Soalan di Facebook dari sahabat kita, tetapi sebelum tu saya maklumkan kepada penonton-penonton yang talian sudah pun dibuka untuk bertanyakan soalan di platform panggilan ataupun hubungi kita di talian 1800 881677. Boleh buat panggilan untuk bertanyakan soalan berkaitan dengan topik perbincangan kita, pastikan ringkas dan mudah difahami. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Nazni Bakar. Katanya, Assalamualaikum. Ada dua soalan. Yang pertama, boleh Ustaz terangkan dengan jelas perbezaan antara yang dikatakan rumah pusaka dengan rumah wakaf? Bolehkah kita kata rumah wakaf tapi rumah itu didiami oleh anak si mati? Dan soalan yang kedua, mana yang lebih afdal faraidkan harta pusaka di atas setiap nama anak-anak atau biarkan sahaja seandainya nama diwariskan ikut pilih kasih tanpa persetujuan yang lain? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Saya serahkan kepada Ustaz. Okey, kita jawab soalan yang pertama dulu. Itu kan. Jadi isu dalam bab ni isu wakaf kan. So sebenarnya wakaf ni ada beberapa bentuk dan antara perkara yang mungkin masyarakat kita belum maklum, ada satu wakaf tu namanya wakaf zurri. Wakaf zurri ini wakaf dalam satu tempoh tertentu kan. Sebenarnya jangan tunggu mak ayah ataupun kita meninggal pun. Sekarang ni pun kata contoh ramai kan sahabat-sahabat kita yang bertugas di luar negara, contoh di Qatar ke di Saudi ke, dia kerja dalam 5-6 tahun tapi dalam masa yang sama dia ada rumah di Malaysia kan. Dalam satu taman, rumahnya mungkin depan surau. Jadi kebetulan dia pun dia akan duduk bekerja di luar negara mungkin 5-6 tahun. So dia boleh wakafkan sebenarnya rumah yang di taman tadi depan surau tu, dia boleh wakafkan kan dalam tempoh 5 tahun. Jadi sepanjang dia 5 tahun bekerja dekat luar negara tu, jadi rumah tadi tu diwakafkan untuk surau. Jadi pihak surau boleh uruskan rumah tersebut, disewakan jadi homestay ke apa je. So hasilnya pergilah kepada surau. Jadi habis 5 tahun tadi tu dia balik kerja kan? So dia ambil baliklah rumah tersebut. So mana wakaf tempoh tu habis. Ini pun salah satu bentuk wakaf kan? Jadi sebenarnya dalam isu tentang harta pusaka ni pun mungkin ada sebahagian mak ayah dia berniat rumah dia ni sebab dia terfikir sebab anak-anak mungkin masing-masing dah ada rumah. Masing-masing dah ada rumah. Tapi so sekarang ni rumah ni pula kata mungkin dia fikir sayang nak jual. Tanah susah nak dapat dan sebagainya. Tapi isunya sekarang ni kalau tak buat apa-apa, anak-anak ramai-ramai lagi tak tengok tanah tersebut. So akhirnya apa dia buat? Aku wakafkan tanah ni, aku wakafkan rumah ni. Jadi memang rumah tu rumah pusaka tapi diwakafkan diwakafkan. So bentuk pewakafan tadi tu dia kena clear lah kan. Katalah dalam ramai-ramai 5 adik-beradik ni tadi ada seorang ni rumah tak ada. So dia boleh duduk lah kan? Tapi rumah tu bukan rumah milik kau, bukan anak yang kelima. So sekarang ni memang rumah ni rumah pusaka tapi aku wakafkan. So maknanya katalah rumah tu kadang orang zaman sekarang kan bilik tu pun kadang disewakan jadi BNB kan. Contoh kan Airbnb kan contoh kan. Jadi kalau sekali orang sewa dapat RM50, kalau sebulan dapat 10 orang yang sewa dah 500. Jadi duit saya mencelah. Bila sebut tentang nak wakaf sementara ataupun wakaf tapi didiami oleh adik-beradik yang tak ada rumah tu, perlu prosedur hitam putih ataupun sebagainya? Betul, kena ada. Sebab katalah macam tadi, yang ayah tadi tu dia mewakafkan rumah tu untuk apa sebenarnya? Wakaf ni untuk apa? Kan? Barangnya ditahan tapi daripada situ sebenarnya ada pahala yang mengalir. Jadi katalah ibu ayah tadi meninggal, dia tunggu dalam kubur tu kan. Dia punya mana aku punya ni pahala. Kan pahala tadi tu kan. Sebab apa? Sebab dalam surah An-Nisa ayat 11 hujung ayat tu Allah sebut abaukum wa abnaukum la tadruna ayyum aqrabu lakum nafa. Ibu ayah kamu, adik-beradik kamu tidak tahu siapakah yang akan bantu kamu bila kamu dah masuk dalam kubur nanti. Kan? Jadi sebab itu kenapa dalam Islam ni ada satu amalan yang namanya wakaf. Wakaf ni maknanya kita wakafkan tanah, kita wakafkan rumah. Tanah tadi tu kalau ada pokok buah-buahan, pokok tu dipetik, dijual, jadi duit itu diinfakkan ke masjid surau, pahalalah kepada orang yang menginfak, yang berwakaf tadi. Sama juga rumah tadi tu. Rumah pusaka tu katalah, okey kau duduk sini, sekarang ni kalau ikutkan sebab rumah ni aku nak wakafkan, aku nak sewakan. Kalau sewa aku dapat RM500, pahala tu pergi masjid, duit tadi tu pergi ke masjid surau, aku dapat pahala dia. So sekarang ni kau duduk kat sini, tak apalah adik-beradik punya pasal, sewa daripada 500 kita turun jadi 300. Tapi still kena bayarlah 300 tu sebab 300 tu adalah duit wakaf ayah.
kan, duit wakaf mak, kan. Jadi ini antara perkara yang perlu disetujui, kata orang dihitam putihkan dan diuruskan elok-elok supaya tadi wakaf tadi tu akan berpanjangan. Katalah sampai satu masa rumah tu pula dah roboh, so maknanya rumah tu dah tak ada lah, wakaf dia dah tak ada lah. Kan? Sebab tu kenapa orang dulu antaranya dia wakafkan tanah, sebab tanah ni kata orang sampai bila-bila tanah tu ada, dia akan ada. Sampai bila-bila tanah tu ada. Cumanya kadang dulu kan 50 tahun dulu belah-belah Shah Alam orang pun tak tahu kanan kiri tu dulu sawit getah je, so diwakafkan tanah tu untuk kubur. Tiba-tiba tengok lepas 5 tahun kanan kiri dah naik taman, naik komplek dan sebagainya. So ketika itu kepada si pentadbir wakaf tadi tu dia kena ada kebijaksanaan untuk fikirkan, takkanlah tengah-tengah tahun dia nak buat kubur pula kan. Jadi mungkin dia akan bawa ke majlis fatwa, berbincang dan sebagainya, digantikan tanah wakaf kan di tempat lain. Katalah tanah tadi tu dinaikkan bangunan komersial, so dapat duit tu dibelikan tanah kan, di kawasan yang mungkin lagi besar tanah tu untuk dijadikan kubur ke masjid ke sebagainya. Yang penting untuk apa? Untuk menjalankan wakaf si mati tadi tu. Jadi dalam situasi harta pusaka tadi tu kan, so maknanya kalau empunya harta tu, ibu ke ayah ke masih hidup, dia telah berwasiat ataupun dia telah menyatakan bahawa rumah ni aku wakafkan, so dah jadi wakaf lah kan. Walaupun nanti dia mati, anak beranak menguruskan rumah tadi tu, sebab rumah tu pun sebenarnya jatuh pusaka juga, dia kena uruskan geran tanah, dia kena pergi buat urusan dan sebagainya. Kalau memang urusan wakaf tu kena pergi ke pejabat agama, digezetkan supaya tanah tadi tu tidak akan jadi apa-apa isu. Sebab ramai orang dulu-dulu dia wakaf by mulut je. Kan, katalah Dain Azrin seorang ustaz kan, so saya ada tanah kan, dia kata Dain saya wakafkan tanah ni, buatlah sekolah kat situ, buatlah madrasah kat situ kan, tapi tanah tadi tu nama saya kan. Dain Azrin buatlah sekolah situ, ngajar sampai satu masa saya pun dah mati lah apa semua bla 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 bla. Tiba-tiba lepas 20 tahun 30 tahun anak-anak saya nuntut tanah tu kan, sebab apa, ini tanah bapak saya. Azrin kata tak, dia dah wakaf dah. Memanglah betul wakaf, tapi sekarang ni mana hitam putih. Dah satu tak ada. Yang kedua, tengok dalam geran tu nama siapa? Masih nama bapak saya. Jadi bila bapak saya itu tanah pusaka, so kami adalah waris dia yang sah. Ataupun ada satu lagi cara kan, saya pun beri pada Dain Azrin. Dain Azrin pun tukar nama Dain Azrin. Tukarlah. Dah tukar nama, memanglah bawa madrasah dan sebagainya. Kan, kau mengajar sampai satu masa katalah dah berumur meninggal dunia. So bila dah meninggal dunia, apa jadi? Anak-anak kita tu ingatkan ini bapak dia punya tanah. Kan? Akhirnya dia pun ambil lah, so madrasah tu tutup dah. Ini pun jadi isu-isu juga. Jadi sebab itu wakaf ni satu amalan yang sangat mulia. Cuma kenapa hari ni jadi cacam rebah, berkecam lamuk dan sebagainya, sebab hitam putihnya tidak ada. Satu lagi kekeliruan dalam nak penama dan juga bagi secara tak dihitam putih, betul, menyebabkan kekeliruan.